على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka firman, peliharakan oleh kamu hai orang mukmin atas sembahyang 5 waktu dan memeliharakan sembahyang wusta dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kamu akan taat. Tentukah? Betul ke itu? Betul tentu. Dua baris daripada atas muka surat 3. Firman, pelihara oleh kamu hai orang mukmin atas sembahyang 5 waktu. Ini terjemahan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati was salatul wusta. Jagalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Jadi hafizu ala salawat, jagalah sembahyang 5 waktu. Was salatul wusta, dan sembahyang wusta. Jadi sembahyang wusta ni, sembahyang yang wusta ni dalam bahasa kalau jari ni dipanggil jari tengah. Jadi ini panggil jari wusta lah. Nak angkat satu tu pun bahaya lo ni kan. Lo guna gitu. Jari tengah ni yang ni panggil jari wusta. Jari tengah tu. Hafizu alal salawati was salatu wusta. Jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang yang tengah. Apa dia sembahyang wusta ni? Kebanyakan ulama sebut sembahyang wusta ini ialah sembahyang asar. Hafizu ala salawat, jaga sembahyang 5 waktu, wassalatul wusta, dan sembahyang asar. Jadi maknanya dalam ayat ni Allah sebut sembahyang asar ni 2 kali. Sebab disebut jagalah sembahyang 5 waktu, tentulah masuk asar. Wassalatul wusta, jaga lagi sembahyang wusta, sembahyang tengah ni. Macam kalau kita menantu kita balik kan, dia nak balik rumah dia, kita pesan kirim salam lah kat semua mak ayah hang sama. Semua tadi dah masuk dah, mak ayah hang kan, kirim salam lah kat semua-semua mak ayah hang. Nah itu. Jadi maknanya pertamanya sebut dulu secara umum, tapi lepas tu sebut lagi secara khusus. Maknanya yang tu lagi penting, semua-semua tu, mak ayah tu lagi penting, mak ayah hang tu lagi penting. Yang ni Allah sebut jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Kerana sembahyang asar ni lah manusia suka tinggal. Kerana asar ni dia duduk tengah-tengah. Pasal apa asar ni duduk tengah-tengah? Awal malam maghrib, tengah malam isya, awal siang subuh, tengah siang zuhur. Adapun asar ni dia nak kata malam pun tak, kerana dia masih cerah. Nak kata siang sangat pun tak, dia mula redup. Jadi asar ni di antara malam dengan siang. Tu panggil wusta. Sembahyang antara malam dengan siang. Awal siang maghrib, awal siang subuh, tengah siang zuhur, awal malam maghrib, tengah malam isya. Jadi antara malam dengan siang itu ialah asar. Jagalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Kerana sembahyang asar ni orang ramai tergalik. Ada waktu asar ni galik. Budak-budak main bola pun dia main bola start pukul 4. Ada sebab redup dah tu. Dia galik je sedap buat kerja pula tu. Kalau kita turun buat kerja pukul 3.30 ke 4 tu, dia kodok redup. Tu yang kadang-kadang asar tu pakai galik lagu tu je. Ini kena jaga. Hafizu ala salawat was salatul wusta. Baik tu.
Jadi sembahyang yang tengah. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kamu akan taat. Diri kamu akan Allah Taala mengerjakan kamu akan taat. Maka dikehendaki dengan salawat, iaitu sembahyang 5 waktu, iaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan demikian ialah sembahyang yang tiada diluluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya. Sembahyang 5 waktu ni dia kata tidak diluluskan. Mana-mana orang Islam tinggal salah satu daripadanya tidak diluluskan sekali-kali. Maknanya kena sembahyang. Tak boleh nak tinggal sembahyang. Dia tak macam puasa. Puasa ni kalau kita tak boleh puasa, boleh tinggal. Bahkan ada kala wajib kita tinggal. Bagi orang yang sakit, doktor kata pakcik tak boleh puasa. Berdasarkan ilmu dia, kalau puasa mudarat, maka dia tak boleh puasa. Dia kena buka puasa, nanti dia qada. Bahkan bagi orang yang sakit yang tak boleh puasa terus, tak macam orang duk cuci buah pinggang kan, selang sehari, dan dia pun tak mampu nak puasa dengan letih dengan apa semua, dia tak boleh puasa. Dia boleh bayar fidyah terus. Ada pun sembahyang dia kena buat, walau apa keadaan sekalipun dia kena buat. Dia tak boleh tinggal. Cuma keringanan sembahyang ni diberi, kalau tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Selagi mana ada akal, kena sembahyang. Satu cara je tak mau sembahyang, kena gila. Tak payah sembahyang lah, gila. Itu cerita. Lebih-lebih lagi orang lelaki-lelaki, orang perempuan adalah waktu dia tinggal sembahyang. Ketika datang haid tu, lelaki-lelaki tak boleh tinggal sembahyang. Apa cara sekalipun, kena sembahyang. Itu cerita dia. Start balik ni tak boleh tinggal dah. Nada. Itu. Baik. Daripada satu kelakuan, daripada segala kelakuan selama ada itu. Bukan Islam. Selama ada ia berakal, jikalau sempit lemah barang yang sampai. Jikalau sempit lemah barang yang sampai. Kalau kamu tak boleh buat sekadar mana kamu boleh buat. Macam kata tadilah, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Kena juga. Bahkan kamu dalam musafir, kamu kena sembahyang cara musafir. Kena sembahyang. Kalau kata nak tinggal sembahyang ni, memang tak ada cara sekali-kali. Tak boleh. Nah itu. Sudahnya sekali kita belajar sembahyang menghormati waktu. Kena sembahyang. Nah itu. Baik. Dan sakitnya kepada sehingga sempit sekalipun, sehingga sampai sekalipun, tiada diuzurkan. Sakit macam mana sekalipun, kena sembahyang. Cuma kalau musafir lah, musafir dia beri keringanan. Tu bukan nama tinggal, tu nama jamak. Bila masuk waktu sembahyang, dia tak sembahyang lagi zuhur, dia kena niat. Kalau dia musafir, zuhur ni nak sembahyang dalam asar, itu tak nama tinggal. Kalau dia mati pun, dia tak nama orang tinggal sembahyang, sebab dia niat untuk jamak dan dia musafir. Tapi kalau dia tak niat, tu nama tinggal sembahyang, nanti dia kena qada. Bezanya niat saja. Sama juga bila masuk waktu maghrib, dia tak niat apa-apa pun, sedangkan dia musafir, ni nama dia orang yang tinggal maghrib, hukum dia haram. Kalau mati masa tu, mati tinggal sembahyang, dosa, siksa. Tapi kalau masuk waktu maghrib, dia niat untuk jamakkan maghrib dengan dalam isya, yang tu tak nama tinggal sembahyang, dia sudah niat. Bezanya niat saja. Jangan jadi orang yang tinggal sembahyang, kena niat. Tu cerita dia. Kalau terlupa niat, dia tak berdosa lah, cuma dia qada. Yang tu tak ada dijamak, dia qada. Dia terlupa niat musafir, dia terlupa duduk sembang-sembang dengan kawan apa semua, tak niat pun nak jamak, dia lupa. Tapi dia dalam musafir, nanti dia qada. Tapi bolehlah dia nak qada dalam isya, bolehlah, tapi tak nama jamak lah. Kenapa? Tadi dia lupa niat.
Pada dia lupa niat, cuma tak berdosa. Sebab Tuhan tak ambil kira ni orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Tu tak ambil kira. Terlupa tak kira, benda apa pun lupa tak kira. Lupa semayang tak kira. Tak kira dosa. Tapi kena qada lah. Tapi payah nak lupa semayang ni. Puasa kalau lupa makan dalam puasa tak apa, kabi banyak anak apa. Itu. Saya berapa tahun lepas ni puasa apa dia ni, hari Arafah. Saya mengajak kuliah subuh di masjid Simpang 4 Matan Buluh. Jatuh hari tu hari Arafah. Saya niat puasa lah. Duk terang lah kat orang mai dengar kuliah subuh tu hari ni Arafah, tuan-tuan sekalian, kita sunat puasa, baiknya puasa. Ceritalah kelebihan hari Arafah, kelebihan puasa Arafah apa semua. Pagi subuh dia biasalah, dia ada air tadi kan. Lepas kuliah saya minum air. Hak duk mengaji duk tengok orang tua ni ajak buat puasa hari Arafah yang dia langgar air. Ada. Itu. Minum air. Saya lupa. Kira rezeki tu. Hari tu lupa banyak kali. Ada. Saya mai kebun saya hari tu sini pun. Masa tu musim muktan. Makan muktan pula. Habis banyak biji. Lupa lagi. Kira daripada pagi tadi minum air. Petang makan muktan. Berkah kot lah makan muktan. Tu kira hari tu rezeki sungguh tu. Lupa. Ni ada. Lupa tak apa. Jangan buat lupa sudah lah. Ni semua. Dia dalam semayang sama. Dalam semayang ada puasa. Cuma kalau dia lupa dalam semayang, dia makan nasi sebiji ataupun apa dia daging lekat celah gigi, dia lupa, memang lupa, dia tertelan, tak batal semayang dia. Kerana dalam semayang ada puasa. Setiap kali Allahu Akbar tu takbiratul ihram nama dia. Takbir haram. Sama dengan buat umrah lah, ihram. Apa dia ihram? Mengharamkan benda halal. Kan? Mengharamkan benda halal. Cuma benda ihram haji dan umrah ni lain, tak sama. Apa dia? Gunting kuku. Bahkan bukan sekadar halal. Kat kuku ni sunat. Tapi bila kamu niat ihram, haram. Pakai wangi-wangian, ada. Bukan haram pun, bahkan sunat. Tapi kalau kamu niat ihram, haram. Itu. Apa dia? Bersetubuh. Tak ada apa. Isteri dia nak subuh. Pasal apa? Pak pahala pula. Tapi bila kamu niat ihram, haram. Tu nama dia mengharamkan benda halal. Sama juga kita takbiratul ihram, mengharamkan benda halal juga. Bila masa bila dia halal balik, Assalamualaikum warahmatullahi, dia halal balik. Dia halal balik. Tadi dia haram. Apa dia yang haram? Yang halal lah. Makan. Sebelum takbiratul ihram boleh makan. Tapi bila dah kamu takbiratul ihram, haram makan. Sebelum kamu takbiratul ihram boleh bercakap. Tapi bila kamu takbiratul ihram, kamu boleh cakap 3 benda saja. Bila takbiratul ihram boleh cakap 3 benda saja. Hak boleh keluar perkataan. 1, baca Quran, Fatihah, surah. Yang kedua, zikir. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, zikir. Yang 3, doa. Berdoa. Ayat Quran, berzikir, berdoa. Kalau Allahu akbar, ini ayat Quran apa? Zikir pun, tu dah zikir tu. Bukan zikir kan tu. Ya Quran pun bukan, zikir bukan, doa pun bukan, batal. Kat nama berdehem ni batal. Senang kan? Sebab berdehem ni memang buat. Kecuali kalau dia terpaksa berdehem. Kalau tak berdehem, dia tak boleh nak baca Fatihah. Fatihah tak betul. Boleh. Tapi kalau nak rokok berdehem, tahiyat berdehem, kena tu imam pula tu. Sungguh berdehem. Itu semua. Dia keluar perkataan yang bukan ayat Quran, bukan doa, bukan zikir. Batal lah. Baik. Dalam puasa tadi, dalam semayang dalam semayang ada puasa. Cuma tang batal tu berbeza. Kalau kita puasa, kita terlupa makan, banyak pun tak batal. Kita lupa betul-betul lah puasa, makan nasi sepinggan.
siap ada sampai petai lagi, ada ulam lagi, makan apa semua. Lepas makan apa semua, minum air apa semua, ambil sapu tangan, lupa sungguh-sungguh, elok habis, sempurna elok, tak batal. Tapi kalau dalam semayang, kalau termakan sebiji nasi, termakan apa dia daging celekat celah gigi, termakan, tak batal, dengan syarat sikit. Kalau banyak batal juga. Tengah semayang terlupa makan nasi seminggan, terlupa kepala otak apa yang teruk sangat ni, ya tak? Sebab tu dia kata pelik sangat. Tengah semayang terlupa makan pau sebiji, ya tak? Tengah semayang, maka yang tu sama ada lupa tak lupa pun kira batal. Faham tak? Jadi hak nak cerita tadi, kalau terlupa tak berdosa lah, tapi dia kena qada juga. Yang keduanya, kalau dipaksa, ada hak ni yang Tuhan tak kira, dia angkat kalam, terlupa ataupun dipaksa. Itu baik. Jikalau sakitnya kepada sehingga sempitnya sekalipun tiada diuzurkan meninggalkan dia. Sakit, Tuhan kata tu sakit ni boleh jamak tak semayang? Sakit tak, betul-betul kadang-kadang kita duduk hospital, kalau biasa sakit susah nak semayang, nak kisah, nak pergi cuci lagi, nak pergi beli air lagi, nak apa semua ni. Boleh jamak tak semayang ketika sakit? Dia jamak semayang ni dia ada dua saja. Pertama, musafir, bila kita bermusafir. Yang kedua, hujan. Hujan yang terlampau lebat, dalam fiqh kata dia boleh jamakkan semayang. Itu je. Jadi kita tak, dua sakit tak termasuk. Ada juga orang yang bila dia sakit, dia payah nak semayang, dia jamak. Dia jamak kerana dia kias. Tengah ulama dia kias, hujan dengan sakit ni mana berat? Tak ada. Hujan dengan sakit ni mana berat? Tentulah sakit lebih berat. Kalau kita ni hujan tak sakit mana pun boleh jamak dalam hal yang tertentu. Jadi ada juga pendapat ulama mengatakan kalaulah sekiranya sakit yang berat, yang terlalu musyaqqah pada dia, maka boleh jamak. Tapi ada pendapat ulama mengatakan, kebanyakan pendapat ulama juga mengatakan tak boleh. Yang pegang tak boleh tu, dia bolehlah tak jamak tapi macam jamak, boleh. Katakan kita bela mak ayah kita yang sudah tua, dia ada akal, fikiran dia masih elok, cuma dia tak boleh berjalan, tak boleh gerak, tak boleh apa. Jadi dia nak kena semayang, tapi setiap kali dia semayang nak kena cuci dia, kena badan pula besar pula, nak kalih pun payah, nak angkat pun payah semua. Kalau kita pegang pada pendapat kata tak boleh jamak, kena semayang tiap-tiap waktu, kita bolehlah guna lagi satu kaedah, satu awal waktu, satu hujung waktu. Boleh? Ada. Contohnya bila masuk waktu apa dia zuhur, kita tak suruh dia semayang lagi, dia pergi dulu. Sampailah lah ni pukul 4 kan, pukul 4 lah ni asal lambat kan, pukul 4 suku kan, 4:30 kan. Lah ni pukul 5 masuk asar, 4:30 tu masih lagi waktu zuhur. Pada masih lagi waktu zuhur. Masa tu barulah kita start cuci dia, basuh dia, ambil uduk apa semua gitu gini, bagi mandi, ambil uduk apa semua. Pukul 4:40 dia semayang zuhur. Sebab masih zuhur lagi, dia semayang zuhur. Lepas habis semayang zuhur, kata 4:45 habis zuhur, habis dia semayang zuhur. Tapi ada zuhur lagi 5 minit nak masuk asar. Kata mak tunggu sekejap, tunggu sekejap 5 minit apa semua masuk asar, terus semayang asar. Maknanya dia semayang satu awal waktu, satu hujung waktu. Taklah orang panggil susah nak cuci semua. Lepas tu dia kata pula, kalau mati tak ada semayang macam mana? Selagi mana tak habis waktu, selagi mana tak habis waktu, dia mati tu tak dinamakan orang meninggalkan semayang, sebab masih lagi ada waktu. Ada. Kecuali kalau lepas pada waktu dah tak semayang juga, tu bernama tinggal semayang. Lebih baik kalau orang uzur lah. Kalau yang tak ada uzur ni tak baik lah, saja nak pergi lewat-lewatkan waktu. Ada tu.
Bila mari maghrib, dia suruh mak dia sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Dia cuci-cuci semua sembahyang maghrib. Isya tak apa, tak payahlah. Sebab susah apa semua. Isya tak lagi. Biar api dulu, tidur dulu tak apa. Sagi pukul 5 lagi dia bangunlah, dia gerak mak tak main isya lagi. Ya. Tak main isya lagi. Pukul 5 tambah lah ni kan pukul 6 pun 6.20 kan. 5.45 pun dah lagi. 5.45 dia bangkit, dia pergi mandi mak dia, cuci apa semua, wuduk apa semua. Katakan pukul 6 isya lagi tau. 6 tu isya lagi. Pukul 6 mak main isya. Dia main isya. Ada main isya katakan 6.10 habis isya. Isya masih ada lagi 5 minit lagi pun nak masuk subuh. Ada tunggu tahan saat subuh. Masuk subuh terus sembahyang. Bagi orang yang jaga orang sakit, kalau kita pegang pendapat mengatakan sakit ni tak boleh jamak sembahyang, kita himpit waktu, satu awal waktu, satu hujung waktu. Ada kalau musyaqqah lah payah. Kadang-kadang ada lah orang sakit-sakit tambah lumpuh, teruk apa semua nak angkat. Bila angkat dia banyak kali sangat pun dia masalah juga. Dia sakit dia gitu gini apa semua. Kalau kita nak pegang pendapat, tanya ustaz saya nak pakai hak jamak lah, tak apalah. Nak panggil. Itu. Baik. Dan dikehendaki dengan solatul usta, iaitu sembahyang asar. Dikehendaki sembahyang usta itu sembahyang asar, dia kata. Hafizu ala salawati was salatul usta. Jaga sembahyang 5 waktu dan sembahyang usta. Jadi sini pun dia sebut sembahyang asar. Usta ni tengah, jari tengah ni panggil jari usta. Ada. Jadi macam saya kata tadi, kenapa asar ni dipanggil usta? Memang dia dekat tengah pun, antara malam dan siang. Antara malam dan siang, sebab tu dipanggil usta. Awal malam maghrib, tengah malam isya, awal siang subuh, tengah siang zuhur. Bila mari asar, malam sangat, nak kata malam cerah lagi, nak kata siang redup dah. Ada. Ini orang panggil solatul usta. Waktu ni lah waktu yang selalu orang lalai. Sebab tu kalau ikut senarai semayang yang afdal berjamaah, pahala paling banyak sekali jamaah subuh. Alhamdulillah lah ni orang duk pulun apa dia ni solat jemaah macam subuh. Ada yang berjaya. Ustaz-ustaz duk sebut je lah, tapi ada orang-orang yang ada nama sikit apa semua, dia keluar orang pakat pi rupanya. Nada mujak lah. Kita dah sebut lama dah. Kadang-kadang nak kena guna juga orang-orang ada nama artis-artis ni pun apa semua. Kadang lega jugalah pakat pi. Macam-macam lah apa semua. Bagi saya alhamdulillah lah. Bukan senang tuan-tuan sekalian sembahyang subuh ni. Berjamaah ni bukan senang. Bila saya dak renung balik, rupanya payah nak kekal jemaah subuh ni susah. Dulu saya kira saya ni mujaklah Allah bagi rezeki. Kecil-kecil mak hantar pondok, duduk pondok. Taklah bila duduk pondok ni kena jemaah lah. Tak jemaah dia terajam pintu redah. Ada. Jeruh ayat apa semua ni. Itu. Tu duduk pondok kan lama kan lah sampai menikah tu. Balik-balik pula habis pondok menikah, buka pondok. Ya, nak kena pergi jemaah ke lah. Tu kepala bapak apa tak turun jemaah kan. Dia jadi gitu je. Jadi tu rasa syukur lah juga. Bila kita kena renung-renung balik, rupanya susah kalau orang yang tak direzekikan duduk di tempat-tempat begini dia nak istiqamah. Bukan satu benda yang mudah. Ada. Bila ni nampak dah, alhamdulillah lah suasana tu. Jadi kita ni hak menikah tu hak tak menikah pun lagu tu lah. Tambah-tambah hak menikah tu, jangan bagi dan anak tengok pak tak jemaah subuh Kalau tak tengok tak apa, duk dan tengok pak tak bangun subuh. Anak tengok, bukan anak, cucu tengok tok wan tak bangun subuh. Tu lagi teruk. Nada tok wan aku semua gitu. Tuhan ni tutup jahat kita ni banyak. Tahu? Tuhan tutup jahat kita banyak.
alhamdulillah kita dan jadi baik sebelum ada anak. Dulu tak semayang. Allah bagi sedap sebelum menikah ataupun baru menikah semayang. Anak tak ada tengok, pak tak semayang. Tu nikmat besar. Dulu orang perempuan bukan tutup aurat. Dengan skirt pakai dengan rambut perang. Duk sengih-sengih ke belakang. Dia dah tu, dia tak tengah tu. Ada macam-macam ragam buat rambut gini apa semua. Alhamdulillah anak tak ada tengok, dia sedap-sedap. Mak dia tutup aurat dah. Tu satu nikmat tu yang Allah bagi. Ada Allah Ta'ala bagi yang itu. Allah tutup aib kita tu. Banyaklah hak jahat tutup, tapi dia pula lah masalah. Anak tahu pak dia pukul 7 tak bangun subuh ni. Cucu dia tahu Tok Wan tak bangun lagi masa ni. Jangan ada. Itu kena latih. Ada latih. Kerana sembahyang berjamaah paling besar sekali jamaah subuh. Termasuk orang perempuan. Saya tak tahu pasal apa orang perempuan tak mau main jemaah. Tak tahu pasal apa. Dia bukan suruh orang lelaki-lelaki saja, suruh orang perempuan pergi jemaah sekali. Yang kurang pergi jemaah tu Arab lain. Arab lain, Islam lain tau. Orang Arab ni dia kalau pergi kalau kita ke Mekah, Madinah tu lain lah. Kalau pergi kot masjid-masjid mana-mana, berjalan kot apa semua ni, kita tak jumpa orang perempuan pergi jemaah. Tak apa ada. Budaya mereka begitu. Ada. Dia begitu semua. Tapi dia suruh pergi jemaah. Laki-laki perempuan yang ajaknya, orang laki-laki di depan, orang perempuan di belakang. Itu kita belajar hukum fiqahnya. Maknanya disuruh juga orang perempuan pergi sembahyang jemaah. Tapi tang tu dia jadi pergi pegang kot mana tak tahulah. Dia kata orang perempuan afdal main di rumah. Jadi tidak pagi putih pakai tudung pergi sembahyang jemaah apa semua. Itu cara yang paling betul. Sebanyak mana orang lelaki-lelaki, sebanyak itulah orang perempuan. Pasal apa orang perempuan tak mau pergi jemaah, saya tak tahu siapa. Dia adalah dalam kitab-kitab fiqh kata orang perempuan tak elok pergi jemaah. Ada orang perempuan yang tak payah pergi jemaah. Orang perempuan yang macam mana? Orang perempuan yang wajah dia terlampau cantik. Kalau orang tertengok, tergoda. Orang tu tak usah pergi lah. Sebab takut orang tu imam tertengok, tu imam tergoda. Ataupun orang jemaah mari tertengok. Orang lawa macam ni tak payah. Tapi kalau ada ni tengok pun tak berasa apa. Bukanlah kata hudung nanti marah pula. Jadi apa masalah? Pergilah jemaah. Laki-laki perempuan je main sembahyang jemaah. Nabi sebut kalaulah manusia tu boleh nampak betapa besarnya pahala jemaah subuh, nescaya dia akan pergi berjemaah walaupun merangkak. Kalaulah manusia boleh nampak betapa besarnya pahala jemaah subuh, manusia akan pergi berjemaah walaupun merangkak, dia akan pergi. Besar mana pahala jemaah subuh. Kalau boleh nampak, merangkak pun dia pergi. Itu satu. Yang kedua, bawah sikit pada subuh asar. Pahala yang besar bawah pada subuh. Yang tiga, isya. Jemaah isya. Yang keempat, zuhur. Yang kelima, maghrib. Hak kelima ni mana-mana ramai. Cerdik dah kita meniaga dengan Tuhan. Maghrib ni kira apa semua. Tak apalah, maghrib ramai tu bagus dah. Tapi kalau ikut susunan dia, maghrib yang last sekali. Nombor satu subuh, asar, isya, zuhur, maghrib. Itu. Tu. Itu. Baik. Adapun sebab dituntut dengan menyebutkan dia kerana kelebihannya dan mulianya. Dia kata Allah Ta'ala menyebut dua kali, hafizu ala salawat wa salatu usta, jagalah sembahyang 5 waktu. Tentulah 5 waktu masuk asar. Sebut lagi tadi secara umum, lepas tu sebut lagi khusus, jaga sembahyang asar. Macam kata tadilah, hang balik nak kirim salam semua mak ayah hang sekali. Semua tu dah termasuk dah. Tapi yang penting sekali dalam yang semua tu, mak ayah sebut secara umum dulu, lepas tu sebut khusus lagi sekali. Faham? Itu. Baik. Dan adalah sebab diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang tak kala takut.
bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah peperangan semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhur atas jalan adatnya. Dia kata ada satu cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semayang zuhur dalam peperangan macam biasa atas jalan adat. Adat maknanya macam biasa. Itu semayang macam biasa. Sebab semayang ni tuan-tuan, pertama semayang macam biasa kita semayang, yang kedua semayang jamak qasar, yang tiga semayang syiddatul khauf nama dia, semayang dalam keadaan sangat takut. Contohnya dalam peperangan, dia ada kaedah dia. Berjemaah juga dalam peperangan pun, tapi ada hukum-hukum hakam dia yang panjang. Itu nama syiddatul khauf. Kita ni tak belajar semayang syiddatul khauf. Gamaknya kalau perang pakai tak semayang. Ni ada. Dia kena belajar. Dan semayang di dalam peperangan ketika musuh berada di depan dan memang nak berperang sangat dah, masuk waktu semayang kena semayang, ataupun tengah perang. Kalau semayang macam adat tu, imam duduk depan semua pakat rokok, pakat mau dia bunuh orang habis. Faham tak? Jadi ada cara, kawan ni rokok, kawan ni iktidal, kawan ni sujud, kawan ni bangkit, apa semua. Bahkan boleh pergi bunuh orang dalam semayang biasa ni, kita tak boleh bergerak. 3 kali gerak berturut-turut batal. Tapi semayang dalam peperangan boleh. Nak bergerak ke mana pun tak apa. Pergi tikam dulu ke, tembak dulu ke, lepas tu sambung balik semayang. Jadi kita kena faham, semayang macam biasa, semayang musafir, semayang syiddatul khauf. Nada. Baik, dia kata di dalam peperangan Nabi SAW semayang macam biasa. Atas jalan adat maksudnya macam biasa Nabi semayang dalam peperangan. Itu. Dan adalah musyrikun hampir dengan mereka itu melihat akan muslimin. Orang musyrikin tengok orang muslimin semayang. Ini dalam perang. Dia tengok orang muslimin semayang. Maka manakala selesai mereka itu daripada semayang, kata setengah musyrikin, jikalau kamu gerempak atas mereka itu dalam semayang, nescaya mengena kamu akan mereka itu. Kata dengan orang musyrikin, kita ni rugi dah tadi. Kalau tengah semayang kita serang, senanglah. Yang kita duk tengok saja, pasal apa? Dah depot Nabi semayang macam adat. Contohnya dalam sujud, semua pakat sujud. Kalau masa sujud tu kita serang, senanglah kita, rugi kita. Depa cakap musyrikin sama musyrikin cakap. Macam rugi pula tak serang tengah orang Islam sembahyang zuhur tadi. Baik. Kata setengah yang lain, bahawasanya bagi mereka itu kemudian di lepas sembahyang itu terlebih kasih kepada mereka itu bapa mereka itu dan anak-anaknya. Lalu depa kata tak apa. Orang Islam ni dia kata ada lagi satu semayang lepas pada ni. Depa pun tak tahu nama apa. Lepas semayang ni, yakni semayang asar lah. Orang Islam ni dia kata, orang muslimin ni semayang selepas daripada ni dia sayang semayang ni lebih daripada sayang bapak dia, bapak-bapak mereka, lebih daripada sayang anak-anak dia. Lepas semayang ni, maksudnya semayang asar. Pasal sebut di sini Syekh Daud Abdullah Fatani sebut kisah ni kerana nak habaq orang kafir pun tahu zaman dulu semayang asar ni besar. Orang kafir pun tahu zaman dulu semayang asar ni sangat dikasihi oleh orang Islam, lebih daripada orang Islam kasih mak bapak dia, lebih daripada orang Islam kasih anak pinak dia. Nak cerita kata asar ni besar, tu cerita dia. Orang kalau boleh jaga subuh, jaga asar, insya-Allah tak lain tak ada masalah. Tak lain tak ada masalah. Subuh ni dia tak ada masalah apa, masalah dia tidur je, tu je. Masalah lain tak ada apa masalah kan. Kalau dia tak tidur terus tak apa, dia pergi main subuh dulu. Masalahnya tidur, nak bangun tidur, tu je masalah. Kerana mengantuk. Agak-agak nak bagi hilang mengantuk ni bila? Dia tak hilang dah. Lagi duduk hidup, duduk ada situ. Mengantuk ni sifat hidup. Kalau kata tak apa, saya kadang-kadang tanya ustaz, pasal tak jemaah subuh pasal apa? Mengantuk plena. Nak bagi hilang tu memang tak hilang dah. Cuma lawan je.
Adapun asar ni dia kalut dengan dunia. Dia kalut. Kalut nak pergi. Dia kalut lah waktu asar ni, waktu yang kalut. Nak tak? Tu yang kalut sangat. Itu. Sebab tu asar ni kita pun tengok kurang sangat. Hak balik kerja, hak singgah tengah jalan, hak nak pergi kebun, hak duk main, hak duk buat kerja, dia kau duk sedap waktu ni. Jadi dia akan ralik masa tu. Sebab tu musyrikin tahu orang Islam ni semayang asar ni besar, musyrikin pun tahu. Itu. Kalau orang Islam tak tahu kata semayang asar ni besar ni, teruk pada musyrikin lah. Itu. Kemudian daripada semayang itu terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan anak-anaknya, yakni dia kehendaki mereka itu semayang asar. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kafiyat syiddatul khauf. Lalu bila depa tahu, dia kata tak apa, orang Islam dia semayang Zuhur ni kita dah tersilap dah tadi waktu depa semayang masa ni, kalau kita serang senang cerita, kita dah rugi terlepas peluang dah. Depa kata tak apa, lepas ni ada lagi satu semayang, depa pasti semayang kerana orang Islam sangat sayang semayang ni. Jadi kita bersedia untuk serang semayang lepas pada ni, maknanya semayang sah, bersedia untuk serang. Lalu bila musyrikin bersedia nak serang orang Islam yang semayang asar, itulah Jibril turun ajar semayang syiddatul khauf, semayang di dalam peperangan, maknanya sambil semayang sambil perang. Itu baik. Nak cerita kata asar ni besar, maka tilik olehmu betapa kelebihan semayang asar, dan nyata hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Dia kata cuba kamu fikir betapa besarnya semayang asar ni, sampai orang musyrikin zaman dulu pun tak. Tiba-tiba ada orang Islam zaman sekarang tak tahu kelebihan asar. Orang ni nak panggil orang apa? Dia kata cuba kamu fikir zaman dulu orang musyrikin tahu kata orang Islam ni sangat jaga semayang asar. Orang musyrikin tahu bagi orang Islam ni semayang asar ni besar, dan mereka sangat cintakan asar lebih daripada mereka cintakan ibu bapa dan anak pinak mereka. Yang ni kena fikir. Itu baik. Lagi firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu hai segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan diri oleh kamu akan sembahyang, dan jangan kamu ada daripada orang musyrikin. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu, firman Allah, kembali kamu hai segala mukmin kepada Allah, baliklah pada Allah. Munibina ilaihi, baliklah kepada Allah Ta'ala. Bila lagi nak balik? Sebab tu dalam Quran Allah tanya, bila manusia masuk dalam neraka, dia kena siksa dalam neraka, dia meratui. Dua manusia merayu ni. Pertama, ketika dia nak mati. Allah ulang banyak kali. Dalam surah Mukmin ada, dalam surah Munafiqun pun ada, dalam surah laula an akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau boleh tangguh ajal aku sedikit lagi, aku nak sedekah dan aku nak buat amal soleh. Dalam surah-surah yang lain pun Allah sebut, orang nak mati ni dia minta nak balik-balik, nak buat amal soleh, kerana dia rasa rugi. Kerana waktu hidup dia tak buat, ataupun waktu hidup dia buat tapi sikit tak padan. Dia minta nak balik, nak buat amal. Allah sebut wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan bagi tangguh walaupun satu nafas bila tiba ajal. Bila cukup nafas ni Allah bagi banyak tu, guna yang tu je. Bila dah habis
tak tambah dah. Nafsan, satu nafas pun tak tambah dah. Tuan-tuan, nafas ni, kalau kaki, kita boleh berhenti guna kaki. Tangan, kita boleh berhenti guna tangan. Mata, kita boleh berhenti guna mata. Waktu kita tidur, kita tak guna dah kaki. Jaga esok pula pun nak berjalan. Tangan, waktu kita tidur tak guna dah tangan nak buat kerja. Telinga, waktu kita tidur tak guna dah telinga. Nak dengar tu dengar ni tak dengar apa. Kalau kita dengar tak nama lena. Mata, waktu kita tidur tak pakai dah pejam mata sengap. Otak, waktu kita tidur tak fikir dah. Semua tak perlu kalau tidur. Adapun nafas ni tuan-tuan, guna sedia. Tidur pun bernafas, tak tidur pun bernafas, guna sedia. Naik turun, naik turun, naik turun. Guna sedia. Dia tak boleh stop guna. Takut habis simpan sikit. Boleh? Bernafas ni tahu. Takut habis simpan sikit. Simpan sikit. Mana boleh? Guna terus. Dia guna kau dah habis. Sampai masa habis mati. Itulah hidup. Ada? Sejak bernafas angkat-angkat, itulah hidup. Sampai masa mati. Tu Allah kata munibina ilaih. Baliklah pada Allah. Allah panggil balik. Takut kita teralik sana, teralik sini semua. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, kamu hidup di dunia lama mana? Kamu hidup di dunia ni lama mana? Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Maha mengetahui. Dia jawab apa? Saya hidup di dunia sehari ataupun sekehari. Allah jawab tak, kamu lebih hidup di dunia lebih sekejap daripada tu. Dalam kubur, dalam neraka, orang yang dalam neraka kena seksa. Kerana dalam neraka apabila dia tadi ketika dia nak mati, bila masuk neraka, dia minta meratus nak keluar daripada neraka. Mintalah peluang kat dia nak balik ke dunia, nak buat amal ibadat. Allah tanya, kamu hidup dunia lama mana? Sehari ataupun sekehari. Allah kata tak, qalilan, kamu hidup sekejap je. Sekejap kita hidup di dunia. Sebenarnya tuan-tuan, kita hidup sekejap je. Ulama sebut kita hidup di dunia ni antara bang dengan semayang. Tu je. Lama tu je. Yang berasa lama ni, lah tuan-tuan tengok umur kita. Sat je lah. Tua lah. Itu. Lepas tu kadang-kadang kita heran dulu. Kadang tua-tua dah pun. Nipu sana, menipu sini, berjatuh sana, berjatuh sini. Tambah-tambah orang ada kuasa, ada pangkat, ada apa semua tu. Pusing sana, pusing sini. Lah 70, 80. Nak boleh pergi lama mana dah. Yang kata ulama, kamu hidup sebab tu bila kita lahir, azan dan qamat. Bila mati orang buat apa? Mayang. Ya tak? Nak bagi gambaran itulah kehidupan kamu. Ada lahir, azan, qamat. Lepas pada tu bila mati, semayang, mayang. Itulah kadar dia. Kadar dia itu saja untuk hidup. Nah, masa inilah tuan-tuan sekalian untuk kita himpun amal ibadat. Buat amal ibadat bekal untuk mati. Itu cerita dia. Buat baik. Sebab tu amal ibadat ni akan ditimbang. Siapa berat baik, dia selamat. Siapa berat jahat, dia tak selamat. Cuba tu tengok betapa pemurahnya ditimbang. Berat baik ke berat jahat? Kalau jahat ada tapi ringan, kalau nak dibanding dengan baik, ini tanda orang yang bahagia. Kalau berat jahat pada baik, ini tanda orang yang celaka. Pasal apa Allah sebut begitu? Banyak dalam apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Itu. Lihat mana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa-siapa berat amalan baik dia, ini orang bahagia. Siapa-siapa berat amalan jahat dia, ini orang celaka. Neraka hawiyah Allah sebut. Di situ kalau kita boleh fikir tuan-tuan, pasal apa Allah kira baik, berat, ringan? Maknanya Allah nak tunjuk kepada kita bahawa
Setiap orang ada salah. Setiap orang ada silap. Tak ada siapa pun tak buat silap. Sebab tu Allah pun tak ambil kira. Tu Allah sebut, janganlah sampai jahat berat daripada baik. Janganlah. Pada maknanya Allah ni nak ampun, Allah ni nak bagi syurga, Allah ni nak bagi rahmat. Sebab tu dia keringan berat. Sepatutnya kalau kira siapa-siapa tak melakukan kejahatan, buat baik saja, baru boleh masuk ni. Tak. Allah sebut, bukannya surah Al-Qari'ah, surah lain pun gitu. Allah sebut siapa yang berat amalan baik dia dibandingkan dengan amalan jahat. Ada tapi ringan, yang beratnya baik. Disebut berat ringan. Ni ulama sebut manusia mana pun ada silap, manusia pun ada kelemahan. Cuba kita, kalau kita nak renung aku ni ada jahat, jahatku pun banyak juga apa semua ni. Yalah, cuba kita sendiri muhasabah tengok jahat kita ni adakah lebih berat daripada baik? Ada, lebih berat daripada baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau tua-tua ni Allah bagi keinsafan, nak buat ibadat, nak dekat diri dengan Allah. Dah setan lama dah dulu ni. Tahu sebut setan kan? Dah jahat lama dah dulu ni apa semua. Bila sampai masa ni kita ada peluang untuk buat baik, tuan-tuan sekalian. Buat baik sungguh-sungguh lah. Sampai kalau timbang hak baik lah ni tu boleh kalah hak jahat dulu ni. Kena Allah bagi peluang, masih ada kesedaran untuk kita hidup. Tuan-tuan, ni tak buat terang mana pun dah Allah bagi sedar tu. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Kami tunjuk jalan. Setengah orang dia bersyukur dengan jalan yang Allah tunjuk. Sebaiklah aku tak mampu tengah jahat dulu ni. Ada, dia bersyukur. Wa imma kafura, setengahnya Allah dia tunjuk dah jalan, dia kufur. Dia buat tak peduli ya dengan jalan yang Allah Ta'ala tunjuk. Sedangkan dia boleh. Batu tuan-tuan, setengah orang anak-anak muda tu, dia jahat. Yalah, jahat macam-macam apa semua. Bila dia nak baik, tiba-tiba orang pergi maki alim ulama, caci alim ulama, dia bawa penumbuk. Ada. Dia bawa penumbuk. Boleh orang ni dia tak tahan. Anak muda berpenumbuk, puak-puak api maki ni apa semua. Dia kata aku dulu dah jahat, nak jadi baik pula apa pergi halang, apa berpenumbuk sedai. Dia tunjuk jahat dia dulu ni. Orang pagi. Sebab dia haloba nak jadi baik. Tuan-tuan sekalian. Cerita dia. Jangan kita sebut kata aku ni jahat dulu apa semua. Ya, Allah pun sebut. Siapa yang berat amalan baik dia daripada amalan jahat, maknanya dia ada jahat. Pada? Dia ada jahat. Selalu terbuk amal thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah. Itu. Allah sebut, siapa yang ni, lah ni berat je. Kalau kita dah kenal duluan ni aku jahat, duluan ni aku ni apa tak peduli dah letak ni belum buat baik. Masuk bulan rejab. Apa semua buat baik. Yalah nak puasa sunat ke, nak berzikir, baca Quran ke, sedekah ke apa semua. Tingkatkan lagi, nak masuk bulan Syakban lagi. Mari bulan Ramadan pulun lagi apa semua. Tambah Ramadan lah. Bulan yang untuk kita memberatkan amal ibadat lagilah. Kerana Allah janji bila berat amal ibadat ni bahagia dia. Ramadan diberi 70 kali ganda daripada bulan lain. Hak sunat pahala macam yang wajib. Sedekah bulan Ramadan sama dengan zakat di bulan lain. Satu rakaat bulan Ramadan sama dengan 70 rakaat di bulan lain. Nak ni masa tu lah, tu yang orang pulun buat tu. Kecuali kalau dia dah rasa dah amalan baik aku dah berat dah dulu pun. Kau suka hang lah tu. Tu kau suka hang. Tu cerita dia. Munibina ilaih, kata Allah, baliklah pada aku. Allah panggil balik. Sudahlah. Balik pada Allah. Maka jangan pergi lajak jauh sangat. Tuan-tuan sekalian. Ni peluang untuk kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, insafkan diri. Segala kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, segala jahat kita apa semua tutup buku, buang apa semua, mula baik. Tuan-tuan sekalian. Itu cerita dia. Baik. Dan takut akan dia. Pertama, kamu kena balik pada aku, kata Allah. Yang kedua, kamu kena takut. Wattaqu. Takut ni jalinkan hubungan baik dengan Allah. Tu bertakwa maksudnya. Jangan rosakkan hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita bergaduh dengan orang, hari-hari terfikir dalam kepala, macam mana aku dengan dia ni?
Kalau kita krisih dengan adik-beradik, dia serabut kepala otak tak? Cuma kita katalah mampu pilih, aku tak mau fikir. Bohong, dia fikir juga. Betul tak? Ada. Mampu pilihan, aku suka hang lah, apa semua lagi, aku tak peduli apa semua. Tak, payah kira. Faham tak? Bila berlaku beradik, berlaku apa semua ni. Kita susah hati dengan kawan baik kita. Kita berkawan baik lama, tiba-tiba bergaduh dengan dia apa semua. Nak sedar hati kita, hang aku mampu pihang. Tak, tetap kita duk fikir. Sebab apa? Kita dah rosak hubungan dengan kawan kita, rosak hubungan dengan adik-beradik kita. Tak apa. Kenapa kita duk saja tak fikir macam mana hubungan kita dengan Tuhan kita? Baik atau tak baik? Rosak atau tak rosak? Kenapa kita tak cuba perbaikkan hubungan kita dengan Tuhan kita? Elok ke tak elok? Tuhan pandang kita ni sebagai hamba ke? Sebagai kita je dia kata hamba dia. Allah terima ke tidak kita sebagai hamba dia? Kalau hari duk jadi hamba syaitan? Kalau hari-hari dia jadi hamba nafsu, kalau hari-hari dia jadi hamba dunia, itu. Baik, latihlah dia. Itu. Baik. Dan diri oleh kamu akan semayang. Itu. Kata Allah, diri oleh kamu akan semayang. Wa aqimus salah, diri semayang. Bukan Allah sebut wa aqimus salah, diri semayang, bukan suruh semayang, dirikan semayang. Makna tunaikan hak-hak semayang. Jadilah orang yang sembahyang, betul-betul semayang. Jangan sampai semayang tak sedar. Kalau kita perhati betul-betul tuan-tuanlah, semayang ni cukup lengkap dah untuk kehidupan kita, membawa kepada kita bahagia. Cukup dah. Bagi saya tuan-tuan, memang doa lepas semayang ni doa yang paling baik lah. Kalau kita kata kita okey, kita jaga start daripada takbiratul ihram, jaga baca Fatihah, jaga rokok dan jaga baca macam rokok yang tidak jaga semua dah. Kita rasa yakin kita jaga elok dah. Lepas bagi salam nak cuh bangun terus pun okey dah. Betul? Dengan syarat jaga. Sebab tu lama kata bila kita takbiratul ihram, Allahu akbar, tangan angkat, Allahu akbar. Sama tu sebut Allah yang maha besar. Tak ada lebih besar daripada tu. Bukan sekadar mulut cakap, tangan lagi buat Allah. Gini. Apa makna begini? Begini makna apa? Kalau orang nak tembak kita, kalau orang nak bunuh kita, kalau orang nak apa semua, inilah isyaratnya. Semua ni orang tiru semayang. Semua ni orang tiru semayang. Pada angkat tangan. Apa dia? Nak cerita kata saya tak boleh lawan, saya kalah, saya lemah. Ini. Kenapa waktu angkat begitu kita tak pun menyerah diri pada Allah awal-awal lagi? Tak ada. Sedangkan angkat tangan ni isyarat menyerah diri. Mulut sebut Allah yang maha besar, tangan buat lagi. Tak ada. Tangan buat lagi. Ini menyerah diri pada Allah Ta'ala. Nah, bukan slender ke benda macam ni? Ya tak? Bukan menyerah diri. Lamban menyerah diri tapi tak menyerah. Sebab itu sebut tuan-tuan, kita semayang ni pasal apa? Adakah kita semayang takut berdosa? Kalau kita semayang kena siksa? Ataupun kita semayang kita nak dekatkan diri dengan Tuhan kita yang menjadikan kita? Sepatutnya kita semayang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita semayang, oi jaga, kalau hang tak semayang ada 15 azab orang tak semayang. Kira azab di dunia, azab ketika nak mati, azab dalam kubur, azab dalam neraka. Kan dia dulu tulis 15 azab orang tinggal semayang. Jadi dia semayanglah takut kena siksa. Takut kena siksa. Janji semayang sudahlah. Sepatutnya tuan-tuan kita semayang untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sebab tu lagi kita semayang lagi dekat, lagi kita semayang lagi dekat, lagi kita semayang lagi dekat. Kenapa kita sendiri tanya diri kita, sebenarnya kita jauh dengan Allah. Sedangkan hari-hari kita angkat tangan selender depan Allah, hari-hari kita angkat tangan serah diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita masih rasa kita ni jauh sangat? Ada? Jauh sangat. Kenapa? Tu yang Nabi sebut, kalau orang yang jaga sembahyang 5 waktu, dia masuk syurga dah.
Jaga sembahyang 5 waktu elok-elok ni boleh masuk syurga dah. Tapi jagalah bagi elok-elok. Tak ada? Jaga bagi elok-elok. Fatihah. Dia sebut. Apa kita minta dalam Fatihah? Pertama puji alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau aku sembah. Hanya Engkau aku minta tolong. Cuba masa tu kita hantarkan dalam hati kita segala masalah kita. Tapi tak baca, tapi masalah kita tak di tepi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak benda tahu yang kita sendiri rasa tak lepas nak pi. Yang kita sendiri rasa berat. Yang kita sendiri rasa tak tertanggung banyak benda. Tapi masa kita baca wa iyyaka nasta'in tu, kita tak main benda tu saat tu. Tu yang rugi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang betul. Apa makna orang nak dapat jalan betul ni? Orang yang akan ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang betul. Allah jawab wa an'buduni haza siratun mustaqim. Ikut aku. Ini adalah jalan yang betul. Allah jawab dalam surah Yasin kan? Ihdinas siratal mustaqim wa an'buduni haza siratun mustaqim. Sembah aku, itu jalan betul. Pasal apa tuan? Ikut Allah, baru kamu akan dapat jalan betul. Tuan-tuan, manusia ni tosalah sembah macam mana pun. Saya ni betul, saya ni duduk jalan betul, saya ni tak menipu, saya ni akan tunai amanah, saya ni akan berjanji. Apa cerita pun dia sebutlah, macam mana pun dia nak tunjuk kata dia betul. Tapi selagi mana dia tak beriman betul-betul dengan Allah, dia takkan betul. Itu cerita dia. Dia takkan betul. Walaupun dia kata dia orang betul, tapi dia takkan betul. Kerana macam mana dia nak betul? Dia tak percaya siksa neraka. Dia tak percaya hari hisab. Dia tak percaya apa yang dia buat akan disoal di hadapan Allah. Dia tak percaya. Macam mana boleh kita kata dia betul? Dia takkan betul. Nak dapat siratal mustaqim, dia kena beriman betul-betul. Memanglah sakat sebut dada orang beriman, tepuk dada saya orang beriman. Allah pun sebut ahasiban nas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh dabik dada kata saya orang beriman, saya orang beriman, sedangkan mereka belum dicoba dan diuji? Kena test dulu, dicoba, diuji. Sebab itu dia akan duduk di jalan yang betul kalau dia beriman. Beriman. Macam mana dia nak tak betul? Dia percaya benda apa yang dia buat, kalau boleh lepas di dunia pun tak lepas di akhirat. Kalau benda yang dia buat, malaikat kiraman katibin tulis. Itu. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa yang Allah serah buku amalan sebelah tangan kanan, hisab dia tu hisab yang sedikit. Buku amalan diserah, diterima belah tangan kanan. Dia akan hisab dia tu hisab yang mudah. Kenapa? Kerana semua benda yang dicatat itu benda yang baik, banyak yang baik. Sebab tu kalau dia dapat siratal mustaqim, orang yang yakin betul-betul, dia akan duduk dalam betul. Apa jadi apa jadi. Dan dia kena tunjuk keimanan dia. Tapi kalau kita tengok, kita pun heran. Minggu lepas cakap lagu lain, minggu ni cakap lagu lain. Bulan lepas cakap lagu lain, bulan ni cakap lagu lain. Tahun lepas macam lain, tahun ni macam lain. Hak bahasa lain ni panggil apa? Spin. Spin kan, orang ni panggil spin. Kita tak takut ke mati? Tu cerita dia. Tak takut ke Allah soal? Ada. Semua ni kena bercara. Semua ni kena hisap. Semua ni kena timbang. Semua ni kena soal. Tapi kalau letak belakang kira benda tu, dia letak tepi belakang kira tak beriman lah. Bila tak beriman, dia tak akan duduk di atas jalan yang betul. Walaupun nak buat apa pun tuan-tuan sekalian. Orang yang duduk di atas yang betul, jalan yang betul itu, dia membuktikan dia memang orang yang beriman. Takut sungguh. Bukan buat-buat takut, takut sungguh.
Lah ni banyak lakon. Sebab tu kita pun tahu hak kafir, hak beriman. Ada satu lagi, nama dia munafik. Nama dia munafik. Itu. Jadi 3 Allah sebut. Pertama, balik pada dia. Yang kedua, takut pada dia. Yang ketiga, semayang jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Tu ada ajaran. Sebab tu tuan-tuan, tambah-tambah hak berbual mengaji ni, dia kena sabar. Nak baik jangan kaluk sangat. Segi ada pula orang ajak, dia nak jadi baik. Ada pula orang mai hak ni mengaji kat masjid ni lambat. Nak sampai dekat dengan Tuhan ni, ada mai mengaji kami 3 pagi. Mengaji tok guru kami ni ajak ilmu isi, hak mengaji kat masjid tu kulit-kulit ya. Lalu dah jadi tak tahu halal lagu tu lah. Dia kalau nak sampai satu martabat, banyak saya jumpa aku tu. Dulu dia jahat, kawan-kawan pun semua ni teronok mengaji. Lepas tu hilang. Kerana ada orang lain pula main habak. Kata ada lagi ilmu yang boleh cepat lagi. Tersah cepat sangat pun bahaya kak. Lepas tu hilang-hilang, timbul pula. Dia semayang macam tu. Tangan macam tu. Ni betul-betul ni bukan cerita nak tipu tuan-tuan. Kenapa? Macam tu. Tanya awak semayang macam ni. Dia tahu depan Tuhan ketat. Takkan Tuhan tak tahu ketat dengan buat-buat ketat. Boleh kan tu. Kita mengaji lagu tu batal 3 kali gerak tu turut. Dia ada ni ketat ni depan Tuhan. Pagi. Ini. Harap-harap hak nak mengaji ni sabar. Sebab tu Imam Syafi'i kata watulu zaman mengaji ni kena lama. Pelan-pelan lah. Kena masuk sekaligus. Ya ada. Ada pengaruh dengan tarikat tak tahu halal apa semua kes lagu tu. Ya ada. Nak cepat sampai Tuhan. Itu ngaji kat Syekh Tan, nama dia Syekh ke? Itu. Baik, syaitan. Baik. Maka makna inabah, kembali kamu kepada Allah. Makna takwa itu takut akan Allah. Erti iqamatus salah iaitu mendatangkan dengan dia atas wajah yang disuruh Allah. Ini 3 tadi sebut tadi kan. Munibina ilaihi wattaqu. Ada apa dah? Aqimus salah itu disuruh kita semayang macam mana yang disuruh. Sahabat-sahabat dulu tuan-tuan sekalian, bila dia semayang, dia tak dengar apa-apa bunyi bising. Tak dengar walaupun bising. Kenapa? Semua pemikiran dia tu dia tumpu sepenuhnya semayang sampai tak dengar bunyi-bunyian. Itu orang dulu semayang. Kita pun tuan-tuan, bila kita rindu sangat-sangat pada orang tau, macam dulu putus cinta kan, kau duk melengung, putus tunang duk melengung atas tangga tu, mak dia panggil mak mari makan, dia tak menyau. Biasa tak? Bukanlah pengalaman, tapi cerita lah. Mak mari makan, dia tak menyau. Mak panggil dia tak menyau. Pasal apa? Pasal dia terlampau rindu, terlampau asyik, terlampau fikir benda tu sampai tak dengar bunyi-bunyian. Tak dengar. Bukan dia tak mau, memang tak dengar. Wali-wali Allah semayang, dia tak dengar. Kerana segala fikiran dia tumpu penuhnya semayang. Kita dengar tengah semayang, mau tak dengar. Kapal terbang lalu dengar, semua dengar. Telefon bunyi dengar. Siap jawab pula nanti siapa telefon tu, masa ni nak telefon lupa tutup pula dah. Dia bersembang pula masa tu. Gitu. Dalam tu. Sebab tu tuan-tuan, semayang ni dia ajar kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Sedap abad tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia suruh kita khusyuk. Khusyuk ni kalau orang panggil fokus lah. Dia suruh kita fokus. Buat benda apa pun tuan-tuan, kalau buat fokus betul-betul, jaya. Tumpu betul-betul, jaya. Asalnya semayang. Yang kita gagal dalam semayang ni pasal kita tak tumpu. Tak tumpu. Jadi dalam semayang tak tumpu, luar semayang pun tak tumpu buat apa. Sebab tu dia gagal. Sebab tu orang semayang ni sepatutnya orang yang berjaya. Memang orang berjaya. Sebab dulu-dulu pedagang-pedagang dulu bawa barang dagangan sampai berjaya. Sahabat-sahabat dulu perjuangan, peperangan, ternakan, segalanya berjaya sebab semayang mereka. Semayang.
Bukan awal-awal lagi kita semayang kena ada niat. Dah. Niat pula dia kena ada qasa', ta'ra', ta'yin. Tahu tak? Betul kan? Tok Guru dulu kata siapa-siapa semayang tak ada qasa', ta'ra', ta'yin tak sah. Kena ada qasa', ta'ra', ta'yin. Tak ada qasa', ta'ra', ta'yin tak sah. Betul tak? Tapi bukan qasa', ta'ra', ta'yin tu nama dia. Yang Allahu akbar qasa', ta'ra', ta'yin tu bodoh sangat. Nama dia, nama dia. Qasa' kamu tahu nak semayang. Ta'yin, ta'ra', kamu tahu semayang ni semayang zuhur. Qasa' kamu tahu nak semayang. Ta'ra' kamu tahu semayang ni semayang fardu. Ta'yin kamu tahu fardu apa? Zuhur kah, maghrib kah, isya kah? Kamu tahu. Kena ada 3 benda ni. Qasa', ta'ra', ta'yin. Kena ada 3 ni. Kalau kita buat satu benda, tuan-tuan sekalian, ikut yang ini, jaya. Cuba tentu hang nak buat apa sebenarnya. Kalau hang sendiri pun tak tahu nak buat apa, batu orang Melayu, tuan-tuan sekalian, dia payah nak berjaya. Bukanlah semua lah ni kan boleh kutuk Melayu sangat. Yang kata apa semua pula, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia tak bawa amalan semayang tu dalam kehidupan dia. Tu masalah dia. Dia tak bawa amalan semayang tu dalam kehidupan dia. Dah lain dia tak yin, tapi bila kerja dia tak yin. Orang kita, orang kampung ni, kampung orang benar apa semua, kalau dia ada tanah seka, dia bukan tahu nak tanam apa dalam tanah tu. Akhirnya dia buah belaka. Dalam kebun dia tu, durian ada 2 pokok, neneh ada 3 pokok, kelapa sawit ada 2 pokok. Ni jenis orang tak yin ni, dia tak tentu hala. Ada tentu hala. Cepedak ada 2 pokok. Nah, nakos pokok, moktan 3 pokok. Semua buah sekali. Nak panggil kebun apa ni? Kebun apa? Tu orang tak yin contoh dia lagu tu. Akhirnya buah semua. Akhirnya tak ada satu benda boleh makan. Boleh makan. Sepatutnya saya nak buat kebun. Kebun apa? Nyok. Nyok je, nyok. Apa semua. Kebun apa? Tu nama tak yin. Moktan je apa semua. Cuba tengok Cina. Cina dia tak semayang tapi dia tak yin. Tu heran. Nanti sekolah. Kalau tanah deriang. Apa semua. Ku tanah nangkau. Patutnya kita tahu. Kita. Apa semua. Tak apalah hak tanah nangkau. Dia nak makan cepedak. Pergi kebun orang tanah cepedak. Minta beli kat dia. Orang tanah cepedak. Apa sepatut. Tapi tak. Ada belaka. Kurma apa tanah. Pokok lah tu. Kan nak berbuah apa kurma apa semua. Kita dia tak tentu halal. Padahal hari-hari tak yin. Tapi kerja buat dia tak yin. Katanya cita-cita ni apa? Doktor. Bukan tak yin tu. Cita-cita dia apa? Doktor. Doktor apa? Doktor apa? Doktor banyak. Doktor mata, doktor telinga, doktor jantung, doktor apa? Tak apa, doktor pom, tak apa janji doktor. Sedangkan bolehkah semayang lagu tu? Mayang pom tak apa, tak sah. Zuhur, asar, maghrib, isya, tentukan dulu. Bohang sah. Betul tak? Kalau amalan tu dibawa masuk dalam kerja buat hari, memang berjaya punya. Memang semayang ajar kita berjaya pun, awal-awal lagi kena yakin. Tak yakin memang tak boleh semayang tu. Akidah kan yakin. Tak yakin. Buat kerja apa tak yakin. Tak tahulah macam mana apa semua. Orang panggil. Sebab tu saya 2-3 hari ni teringin nak ceramah bab-bab ni pula. Bab-bab kerja buat ni pula. Tuan-tuan sekalian. Buat kena yakin. Ada? Kena yakin. Semua. Buat. Macam orang buat hotel, tuan-tuan. Hotel ni dia cabaran dia tinggi. Tuan-tuan sekalian. Ada. Kadang-kadang tau. Ada orang main jumpa Ustaz sewa kami 20,000 sebulan kami bayar. Bila kita fikir tuan-tuan, kita duk buat sebulan 5,000 perkanahan bersih tak dapat pun. Ada. Itu. Orang kita tak apalah, dah dapat 25,000 sebulan duk saja hang buat semua. Saya buat. Tak dapat duit tak apa, saya kena buat. Ada. Kena buat. Dah kita nak buat. Ada. Tu cerita dia. Lepas pada tu pula bila dia
Tak tahulah. Sepatutnya tuan-tuan, semayang itulah bawa dalam kehidupan kita. Kita ajar menyerah diri, yakin nombor satu. Yalah, kalau tak yakin nak semayang macam mana? Tak yakin, saya ulang dah itu ni bab yakin ni. Orang kafir dia tak ada yakin, bab Tuhan pun tak yakin. Kita Allah Tuhan yang satu, yakin tak yakin kafir hang. Dah modal yakin tu dah ada dah. Tak boleh tak yakin, mesti kena yakin. Maknanya yakin tu ada dah. Tapi kenapa bila kita pergi dalam kerja buat kita tak boleh nak yakin? Tak boleh nak yakin. Tak tahu aku ni macam mana nak kata, tak tahulah. Tengoklah macam mana apa semua jadi lagu tu. Penampak sekali baru tahu. Sepatutnya kita orang Islam ni, Kristian nak yakin macam mana? Sak kata Tuhan tiga, sak kata salah satu daripada tiga, tak Tuhan bapa, Tuhan anak, apa semua. Depa sendiri pun tak pernah yakin orang Kristian. Dan kita qul huwallahu ahad, kata oleh Tuhan yang esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sikit pun kita tak ragu. Kenapa bila mari urusan harian kita, banyak sangat benda kita tak yakin. Tak yakin gagal. Orang perempuan ramai ada lesen motor tapi tak nak bawa motor. Ramai ada lesen kereta tak nak bawa kereta. Lesen ada, kereta ada, buah minyak pun boleh tapi tak boleh bawa kereta. Pasal dia tak ada satu benda, yakin. Ada orang tak ada lesen, kereta pun tak ada, pergi bawa merata. Pinjam kereta orang bawa pasal dia yakin lebih. Ada. Dia yakin lebih. Semua. Kami alhamdulillah Nahdah ni ramai orang main melawat apa semua. Bila selalunya bila bah nak masuk, dia telefon tanya, bah boleh masuk tak ustaz? Bah boleh masuk tak? Nah, selalu tanya lagu tu lah, bah boleh masuk tak? Saya kata saya buat madrasah ni guna batang piling. Nak piling kena trailer masuk. Takkan tiba-tiba ada satu madrasah yang besar, tak ada jalan, takkan kau buat dengan helikopter duk piling datang tu. Bila orang tengok satu building yang besar ada, tentulah kenderaan besar boleh masuk. Tapi fikir dah yang tu. Bahawa semua. Saya suruh tanya mereka, dia yakin ke tak? Ada. Modal dia yakin jalan ni. Ada. Tanya driver tu, kalau yakin masuk, tak yakin duduk luar jalan kaki. Jalan kaki. Tenang cerita dia. Kalau kita kata boleh, dia kata tak boleh. Kalau kata semua, hang yakin masuk, tak yakin duduk di luar jalan kaki. Tenang, aku senang cerita. Tuan-tuan sekalian. Itu. Sebab tu nak buat apa-apa, biarlah kita buat bersungguh. Biar fokus satu benda. Tuan-tuan sekalian. Satu benda. Kalau banyak angkat kepala, sebab tu semayang, rasak, tak rak, tak yin. Ni ada tu semayang. Banyaklah tuan-tuan semayang ni dia bawa kehidupan. Sebenarnya tahu, bila kita khusyuk tu, dia ajak kita fokus. Dia ajak otak kita cerdik. Dia ajak otak kita pintar. Kalau orang buat kajian pun, khusyuk ni menyebabkan kita jadi cerdik. Sebab kita tak lepas pemikiran kita pi. Memang tuan-tuan, kita semayang ni kadang ingat, kadang pi sana, kadang pi sini. Pikiran kita duk main pun. Cuba kita bendungkan dia. Bendung dia. Macam exercise lah tak? Tarik, lepas, kan sihat. Otak kita pun kalau kita lepas kau duduk saja, ada. Dia jadi bodoh. Jadi sebab tu cuba khusyuk. Nak semayang tu cuba khusyuk. Betul tuan-tuan, saya pun bukanlah kata khusyuk 100%, tapi cuba. Jangan kita sampai bagi salam pun tak sedar. Takbiratul ihram bila masuk tak tahu, rakaat ni duk ragu-ragu sedia 3 4 apa semua. Jadi kita lepas kepala kita, tak boleh. Kita kena latih exercise otak kita tu bagi cerdik. Itu. Baik. Panjang ni cari stesen. Tapi tak apalah, tak main 2 bulan dah, ganti 2 bulan. Baik. Itu. Firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum, hingga firmannya walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadilah tang tulu elok berhenti tentu. Firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Ada tuan-tuan nak tanya apa? Kau yang tak faham? Tak ada, faham semua. Memang lagu tu lalu faham je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka uluman nafi'a, warzaqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul rizqin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.